What's up gang? It's Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz bin Morni, DDI 2293. Nama saya Nur Azimah binti Saliman, DDI 2300. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Samhari, DDI 2307. Nama saya Nur Faizah binti Rasmi, DDI 2301. Seperti yang semua sedia maklum bahawa Islam merupakan agama yang menyeluruh, di mana ia merangkumi aspek akidah, akhlak dan ibadah, yang juga merangkumi aspek kemasyarakatan dan kenegaraan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Sumber daripada Al-Quran dan Sunnah merupakan satu pedoman ataupun ikutan yang wajib kita ikuti, kerana di dalamnya terdapat hukum-hukum ataupun sumber hukum bagi menentukan peraturan ataupun undang-undang kita sebagai Islam di dunia ini. Ilmu usul fiqh merupakan satu cabang ataupun sebahagian daripada ilmu syarak yang terbesar. Ia meletakkan garis panduan yang tepat bagi seorang mujtahid untuk mengistibatkan hukum, memelihara mujtahid daripada tergelincir daripada kehendak syarak yang sebenar semasa berijtihad, membuat penyelesaian hukum bagi setiap permasalahan dalam syariat Islam. Perbahasan dasar berkenaan ilmu usul fiqh adalah diambil daripada hukum-hukum syarak secara dasarnya ataupun secara umumnya, dan juga dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah dalil yang disepakati hujahannya oleh kebanyakan ulama, iaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Yang kedua ialah dalil yang menjadi perselisihan sebahagian ulama' besar mengenai kehujahannya. Dalil-dalil tersebut adalah istihsab, ihtisan, uruf, masalih mursalah, qaul sahabi dan syaru' man qablana. Oleh itu, kami akan membincangkan tentang dalil yang tidak disepakati oleh sebahagian ulama', iaitu syaru' man qablana, ataupun dalam bahasa Melayu syariat umat terdahulu. Definisi syarak man qablana adalah hukum hakam yang telah Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita. Dan Allah telah turunkannya kepada para Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umat tersebut. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada dalil syar'u man qablana. Jadi untuk pengetahuan semua, Allah telah menetapkan setiap kaum itu syariatnya yang tersendiri. Seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, sadaqallahul azim, yang bermaksud untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi Allah berfirman dalam ni bahawa setiap umat tu ataupun setiap kaum yang terdahulu ada syariatnya yang tersendiri. Oleh itu, setiap rasul yang datang kemudian, iaitu sebagai contoh Nabi Muhammad kan, yang datang setelah rasul-rasul yang sebelumnya, bertugas untuk membawa syariat yang baru untuk umatnya, untuk kita lah umat Nabi Muhammad ni, dan juga melakukan perkara seumpama pembetulan, yang ini yang kita tahu lebih sebenarnya adalah penyempurnaan lah, dan pembatalan syariat tersebut adalah tidak disyariatkan lagi untuk umatnya. Macam contoh kan, syariat daripada umat Nabi Nuh dulu dibatalkan dan diganti dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Okey, hal ini juga bermaksud bahawa apa yang harus dijalankan umatnya, iaitu umat Nabi Muhammad, ada yang sama dengan syariat umat sebelumnya dan ada juga syariat yang baru. Okey, nanti kita akan jelaskan dalam bahagian contoh. Oleh itu, pembincangan syar'u man qablana ni adalah berkaitan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Baiklah, kita teruskan dengan pembahagian syar'u man qablana ataupun jenis-jenis syar'u man qablana. Jadi ulama berpendapat terdapat 4 jenis syar'u man qablana ataupun yang dibincangkan jenis-jenisnya. Iaitu yang pertama adalah hukum yang disebut dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Antara lain, ada dalil dalam Islam yang mana ia dinasahkan terhadap umat Islam atau ia dikhususkan untuk umat terdahulu sahaja. Bermaksud, ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa sesuatu hukum itu khusus untuk umat Islam, khusus untuk umat terdahulu sahaja, dan ia telah dinasahkan untuk umat Islam. Maksudnya umat Islam tak perlu lagi buat hukum tersebut. Baiklah, yang kedua adalah
hukum yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta terdapat dalil dalam syariat Islam, ia diwajibkan terhadap mereka sebagaimana diwajibkan terhadap umat terdahulu. Okey, maksudnya ia merupakan hukum yang diakui dalam syariat Islam. Jadi ini bermaksud bahawa ada setengah dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahawa dalil itu adalah disyariatkan kepada umat Islam juga. Nanti sebagai contohnya adalah syariat puasa kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang mana diperintahkan untuk berpuasa seperti mana umat terdahulu. Inilah adalah contoh yang mana still lagi digunakan pada masa kini. Itu yang kedua, itu yang berkaitan masih disyariatkan untuk umat Islam. Seterusnya yang ketiga adalah hukum yang tidak terdapat pensyariatannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan bentuk ini, ulama sepakat bahawa ia tidak menjadi syariat terhadap umat Islam. Maksudnya tak ada dalil pun yang mengatakan syariat itu berlaku dalam sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Macam contoh mungkin terdapat dalam kisah ataupun riwayat Israiliyat dan sebagainya. Jadi dalam bentuk ini ulama sepakat ia tidak menjadi syariat kepada umat Islam. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, adalah hukum yang disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta tiada dalil atau nas yang menjelaskan tentang pengekalan pensyariatan hukumnya atau tidak terhadap umat Islam. Okey, maksudnya kat sini ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah ni dia menyatakan tentang sesuatu hukum yang berlaku pada umat terdahulu. Namun demikian tidak dinyatakan sama ada ia masih diamalkan pada umat Nabi Muhammad ataupun dia telah dinasahkan. Maksudnya dia macam masih di tengah-tengah, tak tahu sama ada nak buat ataupun nak tinggalkan. Jadi benda ni lah yang dibincangkan oleh para ulama. Okey, jadi rumusannya macam sebagai itu tadi, sudut hakikat jenis yang keempat inilah yang menjadi medan perselisihan ulama tentang kehujahannya. Jadi ulama berselisih pendapat lah tentang yang jenis yang keempat tadi, itu yang tidak ada dalil ataupun nas yang menyokong terhadap syariat umat yang terdahulu. Sama ada dalil tu mengatakan kita perlu buat ataupun kita perlu tinggalkan. So itu untuk pembahagian syar'u man qablana. Pandangan ulama terhadap syarak man qablana ada dua pandangan. Yang pertama, menurut majoriti ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya bahawa syarak man qablana adalah syariat bagi kita selama terdapat dalam syariat kita, syariat Islam, tanpa dokongan ataupun pengingkaran. Dalil mereka ialah surah Al-An'am ayat 90 dan surah Asy-Syura dalam ayat 13. Menurut pandangan yang kedua pula, ulama Al-Syairah, Mu'tazilah, Syiah, Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain, Imam Ibn Hazmi, sebahagian ulama mazhab Hanafi dan majoriti ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, Amidi dan Razi. Syarak man qablana bukan syariat bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, meskipun terdapat di dalam Al-Quran. Dalil yang mereka pakai ialah surah Al-Ma'idah ayat 48. Ulama mentarjihkan bahawa pandangan yang lebih kuat adalah pandangan yang kedua, kerana syarak man qablana bukanlah syariat untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, meskipun terdapat di dalam Al-Quran. Dalilnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan muhaiminan terhadap kitab-kitab yang lain itu. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Jumhur ulama bersepakat untuk mengatakan bahawa hukum mengamalkan kitab terdahulu setelah turunnya Al-Quran adalah tidak diharuskan seperti kitab Zabur, Injil dan Taurat. Secara umumnya, kitab terdahulu akan dihapuskan selepas turunnya Al-Quran. Seperti dalam dalil Al-Quran yang bermaksud tidak ada baik jin ataupun manusia yang mengamalkan kitab terdahulu selepas turunnya Al-Quran. Hal ini demikian telah berlaku kerana mereka telah membuat
penyelewengan dan ubah suai terhadap kitab-kitab tersebut, seperti dalam dalil ini. Yang kedua, umat terdahulu telah melupakan syariat mereka tersendiri, seperti dalil ini. Antara contoh syaruk man qablana yang masih kita ikuti sehingga sekarang adalah hukum membunuh. Menurut ulama Syafi'i, Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat bahawa hukum tersebut masih kita ikuti sehingga sekarang, seperti mana disyariatkan kepada umat terdahulu. Kita sebagai umat Islam wajib mengikuti hukum tersebut kerana tiada dalil ataupun kerana tiada sebarang hukum yang menasahkan ataupun menggantikan hukum tersebut. Seperti ditepati dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, ulama Hanafi berpendapat bahawa ia adalah mutlak dan frasa pembunuhan adalah disebut secara umum. Tidak dikira sama ada ia kanak-kanak ataupun dewasa, lelaki ataupun perempuan, ataupun dewasa ataupun pada orang tua. Terusnya, antara contoh syaruk man qablana adalah kisah seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45. Ada dinyatakan hukum kisah syariat Nabi Musa alaihi salam yang kira-kira bermaksud kami telah menetapkan di dalamnya, yakni Taurat, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan luka-luka pun ada kisasnya, yakni balasannya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah termasuk dalam orang-orang yang zalim. Pelbagai bentuk hukuman kisas dalam ayat tersebut menjadi perselisihan besar dalam kalangan ulama fiqh. Adakah semuanya berlaku dalam kalangan orang Islam ataupun sebahagian sahaja yang berlaku? Kesimpulannya, syaruk man qablana merupakan salah satu daripada dalil-dalil yang tidak disepakati dalam usul fiqh. Perkara ini telah berlaku disebabkan terdapat sesetengah ulama bersepakat untuk menerima syaruk man qablana sebagai dalil, manakala sebahagian yang lainnya untuk menolak. Walau bagaimanapun dengan pensyariatan syaruk man qablana sebagai dalil dalam usul fiqh, hal ini telah menyelah lagi kesyumulan dan kehebatan Islam sebagai agama yang suci dan agama yang rahmat, yang mana iaitu bersifat tetap dan anjal pada perkara tertentu.